رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون الأمة وفرج عنا هموما والغموما يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم رزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Tajul Arus. Kita sampai pada muka surat yang ke-7. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fasal pada menyatakan jadi binasa. Binasa di sini adalah binasa amal. Sebab memperbuat maksiat, yakni perkara yang membawa kepada dosa. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Disebut dalam kitab Syarul Waraqat mengatakan perkara yang haram itu adalah wa yu'aqabu ala fi'lihi wa la yusabu ala wa yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tawkihi. Maka diberi pahala, dikenakan azab bagi orang yang melakukannya dan diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya. Maka sebab memperbuat maksiat dan lainnya, maka membawa kepada binasa amal. Ketahui olehmu bahawasanya maksiat itu membawa ia kepada mengubah janji antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji dengan Allah apabila kita mengucap kalimah syahadah, apabila kita beriman kepada Allah. Maka apabila kita lahir sahaja, ibu bapa kita sudah beriman, maka dengan sendirinya kita dikira beriman kepada Allah. Dan apabila sampai baligh sahaja, kita ditaklifkan, disyariatkan melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menyempurnakan akan janji-janji kamu. Maka janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ibadat, mengikut perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sahaja sudah berjanji supaya kita ini meninggalkan larangan Allah, lalu kita melakukan maksiat. Maksiat adalah melanggar perjanjian dengan Allah. Maka dikatakan bahawa orang itu telah melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dan membuka ikat kasih engkau antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan maksiatlah menyebabkan seseorang itu jauh dengan Allah. Dan dengan maksiatlah menyebabkan seorang itu mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kepada kita sedaya upaya meninggalkan maksiat. Namun kita tidak mampu nak meninggalkan maksiat. Apabila tak mampu nak meninggalkan maksiat, jangan meninggalkan taubat. Maka dikatakan bahawa semua manusia melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia melakukan kesalahan. Baik yang alim, baik tidak alim. Bahkan yang soleh ada kesalahan dengan cara solehnya. Maka semua manusia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka salahnya kita ini apabila kita jatuh kepada maksiat, kita tidak istighfar, kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa apabila seorang itu melakukan maksiat, melakukan dosa, ini menunjukkan dia jauh dengan Allah, menjadikan dia jauh dengan Allah.
menjadikan Allah benci kepada dia dan menghilangkan kasih sayang Allah kepadanya. Maka membuka ikatan kasih sayang engkau antara Allah dan juga antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan melawan engkau akan suruhnya, yakni kamu ini engkau lawan suruhan Allah, yakni tidak mengikut akan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita melakukan ketaatan. Maka maksiat itu maknanya orang itu melanggar. Lalu disuruh kepada kita apabila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga orang yang melakukan maksiat itu adalah orang yang mengikut ia akan hawa nafsunya yang jahat. Maka maksiat ini berlaku disebabkan mengikut hawa nafsu. Maka untuk kita ini nak menjauhkan diri pada maksiat, mestilah yang pertama kita kena banyak taubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, kerana maksiat mendatangkan dosa. Maka dosa mendatangkan titik hitam dalam hati. Semakin banyak melakukan maksiat, semakin gelap hati. Maka maksiat membawa kepada gelap hati. Dan apabila sudah gelap hati, membawa kepada tidak memberi manfaat kepada peringatan. Ilmu tak dapat memberi manfaat kerana hati sudah gelap. Lama-lama membawa kepada hati yang mati. Oleh kerana itu, bila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Ittaqullah haitsuma kunta, wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yakni di mana saja kamu berada, berhati-hati kamu, jaga diri kamu, jangan jatuh kepada kemukaan Allah. Namun apabila jatuh saja kamu kepada kemukaan Allah, maka cepat-cepatlah kembali kamu melakukan kebaikan. Yang mana kebaikan itu akan menghapus akan kejahatan kamu, akan kesalahan kamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah kamu dengan manusia yang lain dengan akhlak yang mulia. Lalu dikatakan di sini, orang yang melakukan maksiat itu adalah orang yang mengikuti nafsu yang jahat dan membuka kain pakaian malu kepada badan engkau, seolah-olah tiada ada kain pada badan engkau. Ini gambaran sahaja. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, seolah-olah dia tidak malu dengan Allah. Maka Allah memberi kepada dia berbagai nikmat, namun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah keadaan kita. Kita boleh jadi melakukan maksiat setiap hari. Sama ada maksiat itu dari segi zahir ataupun maksiat itu dari segi batin. Maksiat batin adalah maksiat hati. Maksiat zahir adalah maksiat anggota zahir kita, seperti mata, telinga dan seumpamanya. Maka disuruh kepada kita bersihkan anggota kita yang bermaksiat itu. Maka Nabi SAW memberi tahu ataupun bertanya pada sahabat, bagaimana kalau seseorang itu di rumah, di hadapan rumahnya ada sungai. Lalu dia mandi, setiap kali kotor dia mandi. Setiap kali kotor dia mandi. 5 kali sehari dia mandi. Bagaimana berlaku? Adakah lagi tinggal kotoran? Sudah pasti tidak ada kotoran. Begitulah orang yang mengerjakan sembahyang. Begitulah sembahyang membersihkan dia daripada segala kotoran. Bangun pagi kita ini maknanya sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh nak sampai ke zuhur banyak dosa. Buat dosa. Sembahyang zuhur pula menghapuskan dosa. Maka kata ulama, kita mengambil wudu, setiap anggota wudu itu adalah anggota yang buat dosa. Buat dosa. Pada wajah kita ada dosa, pada tangan kita ada dosa, pada kepala kita fikir macam-macam yang membawa pada dosa. Maka dibasuhnya anggota-anggota tadi untuk menghilangkan segala dosa-dosa. Maka dosa-dosa tadi dihilangkan dengan apa? Dengan ibadat, seperti berwudu,
seperti sembahyang sunat, seperti membaca Al-Quran dan seumpamanya, itu jalan pembersihan daripada dosa-dosa. Maka dikatakan lagi, seolah-olah tiada ada kain pada pakaian engkau, dan bersegera engkau memperbuat sesuatu yang tiada rada Allah. Orang yang melakukan maksiat itu adalah dia melakukan perkara yang membawa kepada Allah tidak rada kepadanya, serta sesuatu yang tersebut dahulu itu didapat bekas yang zahir daripada keruh pada sekalian anggota engkau dengan sebab maksiat. Jadilah mata banyak melihat kepada yang haram, dan jadilah malas anggota pada berbuat taat, dan juga amal yang soleh pun jadi malas. Ini dikatakan bahawa bila buat maksiat, dia akan memberi kesan kepada anggota. Maksiatlah yang menyebabkan seseorang itu berat beribadat. Bila buat maksiat, maka memberi kesan pada anggota zahir dan memberi kesan kepada anggota batin. Anggota zahir apa? Maksiat tadi menyebabkan bahawa kita berat nak melakukan taat. Sehingga ada ulama mengatakan bahawa seandainya kamu merasa tubuh badan kamu berat nak buat taat, kamu juga merasa bahawa rezeki kamu sempit, tubuh berat nak buat ibadat, rezeki pula sempit, dan kamu pula rasa hati kamu tidak tenang, maka boleh jadi kamu telah mengatakan perkataan yang membawa dosa. Apabila sahaja kita melakukan dosa akan memberi kesan. Sama ada kesan itu kepada tubuh badan. Tubuh badan itu maknanya jadi berat nak melakukan ketaatan. Ataupun dia memberi kesan kepada rezeki yang sempit. Ataupun dia memberi kesan kepada dada yang sempit, yakni hati yang tidak tenang. Maka dosa dia sebut al-ismu ma haka nafsu. Dosa adalah sesuatu yang menggetarkan hati. Dosa yang membawa kepada hati tidak tenang. Maka dikatakan bahawa akibat daripada melakukan dosa membawa kepada kekeruhan anggota. Jadi berat dengan sebab maksiat. Bila sudah berat dengan maksiat, maka anggota akan cenderung kepada maksiat. Jadilah matanya melihat yang haram, tubuh badannya malas pada melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga berat dalam melakukan amal yang saleh, dan juga berat meninggalkan daripada perkara yang haram. Jadi berat, payah nak meninggalkan perkara yang haram. Ada ulama menyatakan bahawa perkara-perkara ini perlu diobati. Dengan apa diobati? Yang pertama, diobati dengan mencari guru yang soleh. Moga-moga guru yang soleh tadi tunjuk jalan. Jalan bagaimana nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan nak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kena ada sahabat yang soleh yang membantu dia. Yang ketiga, kena ada zikir. Zikir yang dijadikan wirid harian dia. Kerana kata Imam Abdullah Al-Haddad, zikir itu memberi pengaruh yang kuat kepada hati, dan zikir itu memberi pengaruh yang kuat pada anggota. Sebagaimana dosa itu memberi pengaruh yang kuat pada hati dan memberi pengaruh yang kuat pada anggota. Kalau maksiat itu pengaruh yang kuat pada hati jadi gelap hati. Pengaruh yang kuat pada anggota jadi lemah beribadat. Tetapi zikir begitu. Sebaliknya zikir, bila banyak berzikir, memberi pengaruh yang kuat pada hati dan memberi pengaruh yang kuat pada amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila sahaja seorang itu melakukan maksiat, maka beratlah dia nak meninggalkan daripada memelihara perkara yang haram. Jadi apabila sahaja ada satu amalan maksiat yang kita tak dapat tinggalkan, boleh jadi maksiat itu maksiat lidah contoh, boleh jadi maksiat itu maksiat mata,
ataupun maksiat telinga, suka dengar lagu-lagu yang haram. Tak dengar tak boleh, dorok tubuh. Contohnya. Jadi begitu pula. Jadi duduk dalam keadaan macam itu. Apabila sudah biasa maksiat tadi dalam keadaan begitu, maka akan cenderung kepada anggota akan cenderung kepada maksiat. Dengan sebab itu kena muhasabah, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ketahuilah, sesiapa yang melakukan satu kejahatan, wa ahatat bihi khati'atuh, lalu kejahatan tu meliputi kehidupan dia. Kalau jenis tak boleh jaga lidah, tak boleh jaga lidah. Jenis tak boleh jaga mata, mata. Tak boleh jaga telinga, telinga. Maka demikianlah. Wa ahatat bihi khati'atuh, lalu kejahatan itu melingkari kehidupannya. Ulaika ashabun nar, itulah dia ahli neraka. Wal iyazubillah. Jadi kena fikir, jangan ada satu maksiat yang kita kekal. Sebab itu seorang wanita di zaman Nabi SAW soleh. Soleh itu yakni malam siang ibadat. Malam beribadat, siang beribadat, malam jaga malam, siang berpuasa, baca Quran. Tapi bila ditanya kepada Nabi SAW, lalu dikatakan wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Maka terkejutlah sahabat bagaimana wanita yang salihah itu menjadi ahli neraka. Maka apabila diperhati, maka ternyata dia tidak boleh menjaga lidahnya. Tidak boleh menjaga lidah. Dalam kisah yang lain, ada satu orang itu saleh, sentiasa tawaf di masjid di Mekah, Makkatul Mukarramah, tawaf. Tawaf di Mekah je, di Batu Nan tak boleh. Maka ditawaf di Mekah. Maka sentiasa tawaf, semayang sunat. Lalulah satu hari wafat dia. Bila wafat, akhirnya orang bermimpi beliau ini diazab. Maka hairan orang tadi. Macam mana orang yang soleh itu diazab sedangkan dia ini sentiasa tawaf, kemudian semayang sunat, baca Quran di hadapan Kaabah. Kerana dia ini memutuskan hubungan silaturahim dengan adiknya. Putus hubungan silaturahim. Maka ada dosa-dosa ini yang menyebabkan apabila berkekalan seorang tadi dengan dosa tadi, maka membawa kepada dia kekal dalam perkara yang haram. Lalu dikatakan bahawa susah dia meninggalkan daripada memelihara yang haram. Maka nyata mengusahakan syahwat, akhirnya mengikuti hawa nafsu. Disebut dalam Al-Quran, wattaba'u hawa, mereka itu mengikut hawa nafsu. Ataupun disebut dalam ayat lain, ara'aital ladzi takhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan? Maksud Tuhan yakni hawa nafsunya diikuti. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan kita. Tidak dapat tidak, kata ulama, mesti ada zikir. Tidak ada zikir, maka membawa seorang itu tidak mampu nak meninggalkan maksiat. Zikir antaranya ibu ataupun di antara sebab boleh membawa dijauhkan orang tadi daripada berzikir. Kerana orang yang berzikir itu mengingati Allah. Bila sudah mengingati Allah, maka tidak boleh lagi maknanya nafsu dan syaitan mengganggu dia. Sebab itu dikatakan bahawa bila ditanya kepada seorang guru tadi, guru bertanya pada anak murid, bagaimana kalau kamu berjumpa dengan anjing yang ganas? Dia kata, saya sepak dia, saya terajang dia. Bagaimana kalau anjing itu masih lagi bertenaga, kamu sudah letih? Maka anak murid tadi terdiam. Lalu ditanya guru tadi macam mana? Kalau guru macam mana? Kata tuan guru, kalau anjing itu yang ganas terkam saya lari ke tuan anjing. Dan saya anjing tidak ganggu. Maka anjing yang ganas itu bagaikan syaitan, bagaikan nafsu yang selalu menggoda kita. Maka larilah kepada Allah.
Bila lari kepada Allah, nescaya selamatlah kita. Maka disibukkan dengan berzikir, disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Maka hati kita ini sentiasa diintai oleh nafsu dan syaitan. Kalau kosong saja, hati kita lalai saja, maka diambil oleh syaitan, diambil oleh nafsu. Oleh kerana itu, sibukkan kita dengan zikrullah agar kita tidak jatuh kepada maksiat. Lalu dikatakan bahawa dan mengusahakan kepada syahwat dan juga menghilangkan cahaya taat. Ingat, apabila saja melakukan maksiat, maksiat adalah kegelapan. Maksiat adalah kegelapan. Amal ibadat adalah cahaya. Sembahyang itu cahaya, baca Quran cahaya, berwuduk itu cahaya, hadir majlis ilmu itu cahaya. Maka cahaya itu akan dicampakkan di dalam hati. Namun apabila buat maksiat, maka cahaya itu akan padam. Semakin banyak buat maksiat, semakin malaplah cahaya tadi. Lama-lama jadi terpadam. Maka dikatakan bahawa orang yang mengekalkan maksiat, orang yang melakukan maksiat itu adalah orang yang memadamkan cahaya hati. Maka memadamkan cahaya ketaatan. Apabila cahaya ketaatan itu sudah terpadam, dengan sendiri hati akan cenderung kepada maksiat. Oleh kerana itu, banyakkan diri kita melakukan ketaatan. Buatlah pelbagai-bagai ibadat, yang paling penting mendatangkan hati kita ini cahaya. Dan didapat pula bekas yang batin, terkesan kepada batin di situ hati, dengan sebab maksiat. Dengan sebab maksiat, maka terkesan pada hati. Hati yang maknanya orang yang melakukan maksiat akan memberi kegelapan kepada hati. Dan dikatakan lagi, ada pun kesan bekas pada hati, pada batin tadi, yakni keras hati. Keras hati ini membawa kepada apa? Membawa kepada 4. Yang pertama, yakni tamak kepada dunia. Tamak kepada dunia, wal-iyazubillah. Dunia bukan salah cari, tak salah. Yang salah tu tamak sehingga meninggalkan akhirat. Yang kedua jadi apa? Yang kedua jadi mata jadi keras. Apa makna jadi keras mata? Mata keras bukan kerana tak boleh tidur malam, tidak. Mata keras ini mata cenderung kepada maksiat, mata yang tidak menangis di atas kesalahan dosa. Jadi yang kedua membawa kepada mata keras. Yang ketiga membawa kepada angan-angan panjang. Apa maksud angan-angan panjang? Maksud angan-angan panjang itu adalah lupa kepada kematian. Lupa kepada kematian. Ini maknanya. Ini kesan daripada keras hati. Akhir sekali angan-angan panjang. Bila angan-angan panjang, maka seolah-olah tidak mati kita. Seolah-olah tidak mati. Satu orang tu datang. Saya nak tanya pandangan ustaz ni, saya nak buat pinjaman. Banyak mana? Ratus ribu juga. Saya nak tanya, boleh ke tak boleh? Saya pun maknanya bagi tahu kalau boleh tak payahlah. Tak payah. Ayah 100 ribu nak bayar bila? Tak apa, dia kata, ustaz, saya dapat projek, nanti saya dapat ini, boleh bayarnya. Saya kata yelah, tapi kalau boleh tak payahlah. Akhir-akhirnya dia ambil keputusan, tak jadi ustaz. Minggu depan saya kuliah, dia bagi saya ikut kata ustaz, tak jadi. Lepas tak jadi, 2-3 minggu dia sakit. 2-3 minggu sakit, lepas tu dapat berita meninggal. Kalaulah dia ambil, tanggung hutang banyak lah. Tanggung hutang banyak. Cukup dengan apa yang ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jaga-jaga maknanya. Jadi kalau keras hati ni, jadi takut kita apa? Jadi kita tak fikir tentang kematian. Maka yang ketiga, tanda keras hati ini, yakni angan-angan panjang. Yang keempat, yakni apa? Lupa dah. 3 dulu lah, saya simpan lagi. Dari nak reka tak baik pula. Dia ada 4. Jadi saya ingat 3 je. Jadi kita tawakul. Mari kalau Allah Ta'ala atur, saya kabur selagi. Okey, baik. Lalu dikatakan bahawa
membawa kepada keras hati, dan juga menurut akan nafsu, akhir sekali membawa kepada mengikuti nafsu, dan jadi picik dada. Jadi picik dada maknanya Allah Ta'ala picik dada dengan syahwat. Maksud picik dada yakni hati yang tidak tenang. Jangan sampai Allah mencabut kita beberapa perkara. Yang pertama, Allah cabut ketenangan hati. Bila ketenangan hati tidak ada guna, pangkat, nama, apa ni, harta semua tidak guna kalau hati tidak tenang. Hati tenang duduk dalam zikrullah. Hati tenang duduk dalam ibadah. Orang yang beribadah membawa kepada hati tenang. Maka dikatakan bahawa maknanya jangan Allah Ta'ala timpa satu, Allah Ta'ala jangan sampai Allah Ta'ala hilangkan, Allah Ta'ala tarik satu ketenangan hati. Yang kedua, keberkatan hidup. Jangan sampai tidak ada berkat. Ada rumah-rumah tidak berkat, ada harta-harta tidak berkat, ada keluarga-keluarga tidak berkat. Allah Ta'ala tarik keberkatan, itu bahaya. Yang ketiga, jangan sampai Allah Ta'ala tarik dengan kita, tarik daripada beribadah kepadanya. Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang lain. Sibuk juga, tapi bukan sibuk ibadat. Tidak mahu sibuk. Begitu kita nak sibuk dengan ibadah. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik kita sehingga kita disibukkan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah ditarik begitu, sibuk kita, akhirnya membawa kepada kebinasaan. Jangan lupa, dalam kitab ini dia cerita nanti akan datang kisah sahabat yang bernama Sa'labah. Akhirnya maknanya Allah tidak menerimakan zakatnya. Dan cerita ini ada dalam kitab ini akan datang. Maka jaga-jaga, dikatakan 3 perkara ini akan ditarik kalau kita ini lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jadi sempit dada. Firman Allah Ta'ala, wa man a'radha an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, yakni berpaling daripada peringatan Allah, tidak mahu melakukan ketaatan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah Ta'ala jadi kehidupannya kehidupan yang sempit. Maka dikatakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dengan arti kata jauh daripada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa apabila terlalu seseorang itu sibuk dengan maksiat, maka membawa kepada hilang manis dan suka daripada berbuat ibadat. Akhirnya maksiatlah yang menyebabkan kita ini hilang rasa suka nak beribadat. Rasa tidak ada kemanisan ibadat dengan sebab maksiat juga. Kita memang tak rasa pemanis ibadat. Kalau rasa manis ibadat, alhamdulillah. Sahabat tanya, ada ke sahabat nakal-nakal, ada ke tanya Nabi, ya Rasulullah, nak tanya sikit, mana yang nikmat, nikah ke semayang? Sahabat tanya. Ada sahabat tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, gembira, tersenyum. Soalan yang katakan benda tu memang soalan yang nampak lucu. Tapi apa jawapan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, seandainya kamu mengetahui nikmat sembahyang, nescaya kamu akan dapati nikmat sembahyang lebih lagi nikmat daripada yang lain. Maka ada satu orang tabi'in, kalau tidak Sabi Al-Bunani, ada baca Sabi Al-Banani. Beliau satu hari semayang tak banyak, lebih kurang 800 rakaat. 800 rakaat, Masya Allah. 800 rakaat sehari. Istiqamah beliau ini, semayang. Semayang. Satu hari Sabi Al-Banani wafat. Bila Sabi Al-Banani wafat, maka ada orang gali kubur. Gali kubur, penggali kubur tadi. Lepas pada tu, sehinggalah Sabi Al-Banani tadi dikebumikan. Bila Sabi Al-Banani dikebumikan, penggali kubur tu balik, ada benda jatuh dalam kubur tadi.
Dia tengok-tengok aja, mungkin beg duit ataupun iPhone 16 boleh jadi lah. Ada benda jatuh. Tengok-tengok, iPhone 16. Ada ke iPhone 16? Saya reka je. Maknanya, contohnya jatuh. Ada benda dalam kisah itu dia sebut ada benda berharga, wallahu alam lah. Ada benda jatuh. Lalulah dia mengambil keputusan nak gali balik kubur Sabit Al-Banani. Bukan senang nak dapat iPhone 16. Contohnya. Ada tak ada? Ada tak? Tak ada orang. Oh tak ada. Maka dia gali balik. Terkejut dia. Apa yang berlaku kepada Sabit Banani tadi, dia gali. Lepas daripada dia gali, dia terkejut. Kerana ada berlaku perkara yang ajaib dalam kubur dia, dalam tu tadi. Maka dia tutup balik keranda tadi, dia pun lari. Lari dia tanya orang sebelah, orang-orang jiran dia. Apa yang kamu tahu tentang Sabit Al-Banani? Yang kami tahu Sabit Al-Banani ini suka sembahyang. Malam-malam dia sembahyang, siang sembahyang, malam sembahyang. Kerja dia sembahyang, rajin sungguh dia sembahyang. Sampai satu hari 800 rakaat istiqamah. Istiqamah dia sembahyang. Dan selepas dia sembahyang, dia kata, Ya Allah, ya Tuhanku. Seandainya Engkau memberi kepada aku agar aku di dalam kubur boleh sembahyang, maka berilah aku sembahyang. Oh begitu. Ketika mana aku cabut, aku tengok dia sujud. Sujud dia dalam dia punya sujud. Dia tengok sembahyang lagi. Dan kubur dia tak macam kita. Jadi luas kubur, boleh ruang dia sembahyang. Ruang dia sembahyang. Rupanya Sabit Al-Banani ni dia orang yang menggali kubur, melihat dalam kuburnya dia sembahyang. Dan disebut di dalam hadis, innal anbiya yusalluna fi kuburihim. Sesungguhnya nabi-nabi mereka itu sembahyang di dalam kubur-kubur mereka. Maka dikatakan bahawa sehingga apabila sudah rajin beribadat, maka menjadi benci kepada maksiat. Tetapi apabila suka kepada maksiat, menjadi benci pada ibadat. Almarhum Tuan Guru saya meninggal hari Khamis baru ini. Tuan Guru Haji Abdullah ini dia suka sembahyang. Kata isterinya kalau sembahyang selalu sembahyang sampai pagi, kecuali dalam dia uzur sahaja. Tanya dia macam mana boleh rajin. Dia kata hak nampak rajin ini sikit, malas dia banyak. Akhirnya dia kata memang malas. Dia kata kita tebang. Orang Terengganu kata tebang. Mana tebang ni benda apa? Tebang. Teruk. Benda apa panggil? Paksa. Dia paksa diri. Akhir sekali tak boleh. Tak semayang tak boleh. Dia kata. Hingga kan tak boleh tak semayang. Bila paksa dia paksa. Malas dia baca. Dia semayang juga. Dia cerita maknanya lama-lama dia tak boleh tak semayang. Semayang sikit tak boleh. Semayang banyak. Ada yang orang semayang sampai pagi? Ada. Begitu juga orang joget sampai pagi ada. Maknanya. Jadi kalau orang itu cenderung kepada maksiat, maka maksiat dia itu jadi lazat. Begitulah juga orang yang cenderung kepada taat, maka taat itu menjadi lazat. Tetapi yang menghilangkan kelazatan taat itu adalah maksiat. Oleh kerana itu disuruh kepada kita, maknanya supaya kita ini cenderung kepada taat, jauhkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan jangan sampai maksiat itu lekat pada kita. Macam mana tak nak bagi lekat? Yalah kita berjalan, kereta kan debu juga jalan. Tapi macam mana nak kilap? Basuh sama lah. Maknanya bersih sama. Maka demikianlah. Sebab itu disuruh sembahyang 5 waktu untuk membersihkan segala kotoran dosa-dosa. Begitulah setiap kali jatuh. Sebab itu kata ulama, manusia jatuh pada maksiat tidak heran. Yang heran manusia tidak bertaubat daripada maksiat. Manusia jatuh pada, kalaulah manusia itu disebut dalam hadis kursi kalau tidak silapnya, kalaulah manusia itu semua tak ada orang buat dosa, Allah matikan. Allah Ta'ala akan bangkitkan orang yang melakukan dosa, lalu dia bertaubat, Allah terima akan dosanya, akan angka ampunannya. Maka disuruh kepada kita
Dosa mungkin kita tak boleh lari setiap hari kita buat dosa. Kecuali kita capai maqam muqarrabin, itu lain. Tapi kalau kita buat dosa, apabila kita menyedari bahawa kita melakukan dosa, maka cepat-cepat kita bersihkannya. Tidak boleh tinggal istighfar, tidak boleh tinggalkan zikir, tidak boleh tinggalkan taubat. Taubat jangan tunggu sembahyang sunat taubat. Setiap hari berazam, setiap hari berjanji dengan Allah Ta'ala. Maknanya tidak mahu melakukan maksiat dan berazam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu cukup bila orang tu ada, maknanya dia ada niat ataupun dia ada azam, dia ada penyesalan, maknanya untuk meninggalkan maksiat, maka itu dah dikira taubat. Ada pun lebih menyempurnakan taubat di sembahyangnya sunat taubat, berzikir, beristighfar, itu lebih sempurna. Sebab itu ketika mana satu orang minum arak, zaman Saidina Umar dia minum arak, nampak Saidina Umar, Allah, kalau nampak orang lain boleh tahan, nampak Saidina Umar boleh sakit. Maknanya nampak Saidina Umar takutan, dia ambil botol arak tak dalam jubah je. Saidina Umar tengok, Saidina Umar mari. Mari saya nak tanya, apa dalam baju? Cuka. Ialah khabar kau, cuka. Dah kalau cuka, apa begitu sekali takutan? Saya nak tengok, dah cuka. Akhir sekali saya dinamo minta pada dia. Kalau betul cuka, mana nak tengok? Dia pun mari dalam hati, ya Allah, ya Tuhan, aku taubat dah, tak mau minum arak dah. Taubat sungguh-sungguh dah. Tamu minum arak, tolonglah. Dia pun minta dengan Allah dan dia berjanji dengan Allah. Dia nak bertaubat kepada Allah. Dan dia menyesal. Jumpa Sayyidina Umar menyesal. Kalau tak jumpa, taubat minum pula. Akhir kali menyesal dalam hati. Dia menyesal. At-taubatun nadam. Taubat itu penyesalan. Maka dia menyesal dalam hati. Dia pun minta dengan Allah Ta'ala. Dia nak bertaubat. Maka Sayyidina Umar minta, dia pun bagi. Cuka terus, tukar. Dia sayang, cuka. Sayyidina Umar minta maaf pula. Buruk sangka pada kamu. Maknanya baru mukadimah. Boleh sambung sikit lagi, boleh ya? Ni baru nak start ni, Okay, baik. Maka dikatakan bahawa hilang manis dan suka melakukan taat. Dan juga hilang manis suka melakukan ibadat dan juga taat. Jadi akhir sekali membawa kepada maksiat, jadi tak suka, mana hilang rasa manis ataupun rasa tidak suka kepada taat dan juga ibadat. Akhirnya berlapis-lapis debu yang menegahkan daripada cahaya. Bila hati kita sebenarnya ada cahaya dah, Allah Ta'ala campur dalam hati. Tetapi cahaya itu terpadam dengan buat maksiat yang banyak. Maka berlapis-lapis maksiat tadi. Maknanya tutupan dengan sebab maksiat yang dilakukan. Maka dikatakan lagi, dan mengikut perintah hawa nafsu dan yang lainnya, dan maksiat juga dikira orang itu mengikut hawa nafsu. Jadi ada maksiat itu memang dosa. Tetapi ada perkara yang lebih berdosa daripada dosa. Apa dia? Perkara ini lebih berdosa daripada perbuatan dosa. Yang pertama berbangga-bangga dengan dosa. Berbangga-bangga dengan dosa, kata ulama, lebih berdosa daripada perbuatan dosa. Contoh saja. Orang tu biasa minum arak. Dia pun kata, saya biasa minum-minum. Minum dia tak ada arak. Maknanya. Maka dengan rasa bangga dengan maksiat, maka kata ulama, berbangga-bangga dengan dosa lebih berdosa daripada perbuatan dosa itu. Itu jaga-jaga. Jangan kita ini berbangga-bangga. Yang kedua, menggalakkan orang lain melakukannya. Maknanya dia galakkan orang lain. Tak ajin minum arak. Minum berapa kali? Maknanya sedap dia. Dah ajin. Kalau itu cuma minum sekali. Kalau minum aku belanjamu. Maka dia menggalakkan. Maka menggalakkan dosa tadi lebih berdosa daripada perbuatan dosa. Ya, minum arak itu berdosa, tapi dia menggalak-galakkan orang lain. Maka kata ulama,
Dalam kitab Tauhid ada kata begini. Seandainya seorang itu melakukan maksiat, contoh minum arak lah contoh. Lalulah ada orang lain nak minum arak, wajib dia mencegah orang lain minum arak walaupun dia pun peminum arak. Dia tak boleh kata tak apa lah. Memang sedap teh kali. Dia pun suruh, maka tidak boleh. Yang kedua, yakni menggalakkan orang daripada menggalakkan orang melakukan maksiat. Yang ketiga, memandang remeh kepada dosa ataupun maksiat. Lebih berdosa lagi. Seperti dia kata apa? Allah, kalau mu nak mendapat nak zina ke ataupun nak mendapat kayak gini mutabak lah contohnya. Memandang rendah kepada maksiat. Tak apa minum arak tak apa sampai masa kita taubat. Ataupun minum arak tak apa, maknanya berzina tak apa, suka sama suka jadi warna. Maka dia memandang rendah pada maksiat, lebih berdosa daripada maksiat itu. Maka ada dosa yang lebih berdosa daripada perbuatan dosa. Ada perbuatan yang lebih berdosa daripada perbuatan dosa. Maka jaga-jaga jangan sampai kita ini melakukan dosa yang membawa kita tertegah, terhalang daripada melakukan ibadat. Dan maknanya antaranya lagi yang keempat adalah orang yang mula-mula ataupun orang yang menunjuk jalan kepada maksiat. Disebut di dalam hadis, ad-dalu ala syarika fa'ilihi. Orang yang melakukan, orang yang menunjukkan kepada kejahatan seperti buat jahat. Maka anak Nabi Adam namanya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini dia ini berbunuh-bunuhan. Qabil telah membunuh Habil. Maka katanya di dalam kitab Riyadus Salihin menyatakan bahawa segala pembunuhan di atas muka dunia yang tidak sebenar. Kalau pembunuhan yang sebenar tak apa. Maknanya seperti apa pembunuhan yang sebenar? Seperti orang yang orang ini murtad dibunuh kerana sebab dia murtad. Contohnya. Ataupun dengan sebab dia bunuh orang maka dibalas bunuh. Contohnya. Itu perkara sebenar. Mana-mana pembunuhan yang berlaku tanpa sebenar, maka Qabil akan dapat bahagian dia dosa. Kerana apa? Kerana dia orang yang mulakan. Dan mana-mana orang yang tawaf di Kaabah, Nabi Ibrahim dapat pahala. Kenapa? Nabi Ibrahim antara yang membina Kaabah. Maka jadilah kita orang yang menunjuk kebaikan. Jangan kita jadi orang yang menunjuk kejahatan. Aku nak ajarmu curi, ingat cara curi nak masuk rumah orang gini cara dia. Maknanya. Buat mana? Mu ambil gam mu letak dekat apa? Letak dekat tikar. Boleh cerita nanti ustaz pula je tunjuk saya. Ni contoh je. Akhirnya dia dengar kuliah ni, ustaz ajar dengan kita dapat dosa. Dia ada cerita lah. Contohnya. Jadi dia pun ajar. Bila dia ajar orang pun ikut. Dia dah mati dah. Dia akan dapat lagi bahagian-bahagian dia. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada dosa-dosa yang besar. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita taubat. Bagi kita taubat. Kalau kita ada dosa, ini ada amalan, antaranya baca Qul huwallahu ahad 100,000. 100,000 kali, habis baca 100,000, lalu dikata, ya Allah, ya Tuhanku, aku menebus diriku daripada segala dosa dengan surah Al-Ikhlas ini. Oleh itu terimalah. Kata ulama, siapa yang baca 100,000 Qul huwallahu ahad, maka di negeri akhirat kelak Allah kata, siapa yang ada salah dengan orang ni, jumpa saya, jumpa Allah. Allah lah yang menebusnya. Jadi rasa kena buat kita perkara ini. Moga-moga sebelum kita bertemu dengan Allah sudah ada penebus, ataupun sudah ada maknanya pembela kita. Itu antaranya.
Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Sambung kat mana putih ni? Apalah. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau taubat dan berterusan di dalam taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada maksiat dan perkara-perkara yang membawa maksiat. Wa zakirna bil khaufi qabla hujumi khataratiha. Datangkan kepada kami rasa takut ya Allah ketika mana kami diserang ingin melakukan maksiat. Wa tafakkuri fi taraikiha, dan juga ketika mana kami berfikir mencari jalan untuk melakukan maksiat. Wa tafakkuri fi taraikiha wamhu min qulubina halawatan majtananahu. Dan ya Allah ya Tuhanku, Engkau padamkan dalam hati rasa kepada ingin melakukan maksiat terhadap dirimu ya Allah. Wa tam'u lima huwa bididdiha, jadikan hati kami tamak cenderung kepada lawan pada maksiat, yakni ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ahrimna lazzata maksiatika. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tegahlah hati kami daripada merasa lazat kepada maksiat. Warzuqna lazzata ta'atika, kurniakan, rezekikan kepada kami rasa lazat dalam melakukan taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.